Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam Minda Sihat. Jadi untuk kali ini masih lagi berkisar dalam konflik diri. Ya, kalau siri yang lepas saya dah ceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surah Kahfi dan bagaimana konflik kefungsian itu ya memberi manfaat pada manusia itu sendiri. Jadi pada kita pun begitu juga. Kita sentiasa ada konflik, kita ambil yang baik, ambil yang berfungsi itu. Okey. Jadi hari ini saya akan jelaskan dengan tuan-tuan dan puan dua kaedah, dua cara menangani konflik diri. Jadi yang pertamanya ialah kaedah KAPOW, kapau. Ya. Untuk kaedah yang pertama ni, K itu bermaksud knowledge ataupun ilmu. Seseorang yang ada konflik diri untuk nak menangani konflik diri dalam diri dia, maka kita kena ada ilmu. Ya, kita kena mengetahui tentang isu-isu yang apa yang terkandung dalam konflik yang berlaku. Contohlah konflik dalam diri dari segi keuangan. So dia tahu tentang macam mana nak urus keuangan dia. Konflik diri dia tentang mungkin hubungan ataupun komunikasi. So apa bentuk-bentuk komunikasi yang akan dituturkan untuk lebih baik lagi. Jadi dia tahu tentang ilmu berkaitan dengan konflik tersebut. Kerana dengan ilmu sahajalah dia akan mendewasakan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah-masalah atau menghadapi konflik-konflik yang akan berikutnya. Seterusnya ialah A, authority. Ya? Authority ini ialah mandat. Kita perlu ada mandat untuk nak menjelaskan, kerana kalau kita ada mandat atau bidang kuasa untuk kita mengambil sesuatu keputusan, maka konflik itu akan mudah dileraikan. Kalau kita tak ada mandat, maksudnya kita rasa macam kita, siapalah kita, kan kita tak ada siapa-siapa, kita orang lemah. No. Kita rasa bahawa kita ada mandat sendiri untuk kita nak membina diri kita. So, kita kena develop kita punya apa? Authority dalam diri kita supaya kita tak rasa terpencil, tak rasa rendah diri. Kerana bila kita rasa kita ada authority, insya-Allah segala bentuk konflik yang datang kita dapat uruskan. Itu ialah yang kedua, authority. Yang ketiga, power. Power ni ialah kekuatan kita. Kita ada kuasa, ada tenaga untuk nak lawan segala pengaruh-pengaruh ataupun anasir-anasir yang menyebabkan konflik itu datang pada diri kita sendiri. Ya? Kerana dengan adanya power itu, maka kita boleh bertindak seterusnya, kita boleh react dengan apa yang konflik itu datang pada diri kita dan insya-Allah kita akan stabil balik. Konflik akan sentiasa ada, tapi kalau kita ada power untuk menguasai ataupun melawannya, maka kita akan berjaya untuk menstabilkan konflik tersebut. Ya? Kemudian kita ada others. Others ni maksudnya ialah kita kena ada berhubung dengan orang lain. Maksudnya kita jangan seorang-seorang diri. Kita jangan rasa kita ni kita yang hebat saja. Tak. Kita kena minta pandangan orang lain, kita lebih terbuka pada orang lain dan kita minta kena ada networking dengan orang lain. Ya? Jadi others ni menggambarkan bahawa kita jangan keseorangan apabila menghadapi konflik. Kita kena berkongsi pengalaman konflik kita dengan orang lain untuk orang lain bantu kita. Ya, tuan-tuan dan puan, orang lain boleh bantu kita sebenarnya. Kalau orang lain tak bantu kita, kita seorang-seorang diri, maka kita akan hanyut. Dan kalau kita tak ada power, tak ada authority, tak ada knowledge tadi, maka lagilah hanyut. Kita akan ditenggelamkan oleh konflik dalam diri kita. Dan kemudian yang terakhir sekali, kita kena ada aimkan matlamat ini. Apa dia? Winning. Kita perlu menang. Kerana dalam menghadapi konflik ini, kemenangan itu pada diri kita sendiri. Tak mengapa, sedikit pun kemenangan itu ada untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan kita dalam menangani konflik diri kita yang kita hadapi. Jadi itulah kaedah pertama, KAPOW, knowledge, authority, power, others dan juga winning. Kita pergi pada yang kedua, tuan-tuan dan puan. Ya. Kaedah pun ada 5 juga, iaitu model SALAM, salam. Apa dia salam tu? Pertama, S tu ialah states, iaitu kita cari, kita bongkar. Kenapa kita ada konflik ni? Apa yang kita sebenarnya berkonflik hari ni? Ya? So, kita cari, kita bongkar dan kita dapat. Ya? Jangan cepat-cepat kata kalau ada konflik berlaku, dah tahu dah. Jangan cepat-cepat memberikan
respons yang seperti itu. Kenapa? Sebelum kita bongkar, sebelum kita meneroka apa yang berlaku yang sebenarnya dan menjelaskan apa yang sebenarnya konflik yang berlaku, jangan rasa berpuas hati. Itu ialah apa? State kita atau kedudukan kita. Ya? Yang kedua, agree. Tuan-tuan, agree, apa dia agree ni? Iaitu kita akui dengan awal-awal bahawa inilah konflik yang berlaku pada diri kita sendiri. Sedang melanda diri kita konflik itu sekarang. So kita kena agree, kena sedia, kita kena rasa mengakui konflik itu. Ya? Kerana kalau kita sedar apa yang berlaku pada diri kita, apa yang sedang berlaku pada diri kita tentang konflik itu, maka mudahlah kita akan memberi atau perlindungan pada diri kita untuk nak menangani konflik yang berlaku. Kemudian yang ketiga, listen and learn. Ingat, listen and learn. Kita dengar dan juga kita belajar. Kan? Maksudnya kita dengar tu selain daripada diri kita sendiri untuk kita nak rasa bahawa kita ni sudah ada konflik, kita juga kena dengar daripada orang lain juga. Macam tadilah kita kan ada sokongan, maksudnya social support, orang yang boleh memberi tahu pada kita kita sedang berada dalam krisis. Dan kemudian kita kena belajar, kita kena reda atau kita terbuka untuk nak diajar. Okay? Jadi kalau kita dengar tapi tak nak diajar, kita dengan pendirian diri kita sendiri, maka kita sedang bermain dengan persepsi saja, maka akan timbullah lebih besar konflik nanti. Tapi kalau yang ketiga ni, listen and learn ni, kita dengar dan juga belajar, maka insya-Allah akan membukakan minda kita untuk lebih terbuka dalam menghadapi krisis diri atau konflik diri. Kemudian advice. Advice maksudnya kita kena menerima dan juga kita kena memberi nasihat. Yang lebih penting, kalau diri kita sedang berada dalam konflik, maka kita kena minta nasihat daripada orang lain. Ya? Mungkin nasihat itu berbagai bentuk. Mungkin kita baca buku ke, baca Al-Qurannya ke, tapi yang penting ialah maksudnya ada seseorang, ada sesuatu yang boleh memberi tahu pada kita tentang apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu perbaiki, apa yang perlu kita rasa bahawa kita nak meningkatkan diri kita dalam menghadapi konflik tersebut. Ya? Oleh itu kita perlu nasihat. Jangan sombong, jangan rasa megah diri kita tak perlu nasihat orang lain. No, kita kena ada nasihat. Kerana bila kita terbuka atau kita punya pemikiran, kita membuka pemikiran kita untuk mendengar nasihat daripada orang lain, sudah barang tentu kita punya konflik akan dapat dileraikan dengan mudah. Dan juga yang akhir sekali lah, minimize. Ingat, apa yang kita nak minimizekan tu atau nak dikecilkan kita, iaitu perbezaan dan juga perbandingan itu kita kena minimizekan, atau kalau boleh kita jauhkan lah. Maksudnya seboleh-bolehnya memanglah kita ada perbezaan dengan orang lain, tapi kena kurangkan rasa menebal perbezaan tersebut, supaya bila berlaku krisis dalam diri kita akan rasa bahawa mungkin orang lain bersama juga merasa seperti ini, ya, ataupun mungkin kita juga sama-sama kita boleh berkongsi dengan orang lain. Jadi perkongsian itu adalah cara macam mana kita nak reducekan kita punya konflik yang sedang berlaku. Jadi itulah dua pendekatan secara huruf tadi. Pertama tadi ialah K, A, P, O dan W, iaitu knowledge, authority, power, others dan juga winning. Dan yang kedua tadi ialah model SALAM. S ialah state, di mana kita berada. Agree, kita percaya bahawa kita sedang berada dalam konflik. Kemudian listen and learn, dengar dan juga belajar. Kemudian kita dengar nasihat, advice, dan juga akhir sekali kita kena minimaskan untuk kita merasai perbezaan yang ada itu pada dalam kita itu dapat reducekan konflik yang berlaku. Ya. So pengajarannya, ya, bahawa rupanya pertama kita ni kena ada rasa rendah diri untuk nak terima diri kita. Keduanya perbarui niat. Apa saja yang kita buat ni kena perbarui niat untuk kita nak mengelakkan daripada konflik-konflik yang berlaku. Ya. Dan yang ketiga ialah CAL, consider all factor. Ya, maksudnya kita kena buat sebarang tindakan dengan melihat keseluruhannya, bukan satu-satu, dan juga bukan secara fokus yang melulu, tapi kena ambil consider, ambil semua sekali sebagai kaedah untuk kita membetulkan ataupun meringankan ataupun menangani konflik itu. Dan akhir kali ingat, kita ada Allah SWT, kita minta kat Allah, kerana
setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Setiap kesusahan itu ada kemudahan, insyaAllah. Itu saja untuk kali ini, dan sekali lagi saya rangkumkan bahawa konflik dalam diri sentiasa ada, tapi kita kena berani untuk nak menguruskannya. Jika kita berani untuk menguruskannya, insyaAllah Allah akan bagi keberanian itu, dan insyaAllah Allah akan memberikan kita keringanan untuk mengatasi konflik diri itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.